Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Baik, kita menyambung kembali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang terakhir dahulu sebelum yang satu lagi tu. Kita berbicara tentang hal tasyahud ataupun tahiyat, dan selalu kita ada dan banyak kali kita sebutkan bahawa bila ingat saja cerita bab tahiyat ni, bila tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir ni, kita akan mengenangkan peristiwa dialog antara Nabi dengan Allah pada peristiwa Isra' Mi'raj. Ingat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tu salam Nabi kepada Allah waktu pertemuan tu. Lepas tu Allah pun bagi salam, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Lepas tu Nabi pun jawab balik, assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Lepas tu bila malaikat dengar dialog antara Nabi dengan Allah tu, malaikat seluruh langit pun bersyahadah, bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampailah selawat dan sampailah akhir doa. Jadi tahiyat ni kita mengenangkan peristiwa apa dia? Isra' Mi'raj. Selawat ataupun kita kata salam Nabi, salam kehormatan, salam kemuliaan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita sambung. Akhirnya kita pun memberi salam. Maka hendaklah kita melakukan dengan sengaja dan berniat memberi salam kepada malaikat yang hadir sewaktu solat itu. Baik. Maknanya apabila kita nak memberi salam, kita beri salam, maka yang perlu kita niatkan adalah niat bahawa kita nak beri salam ini juga terhadap malaikat yang berada bersama dengan kita waktu kita solat. Seterusnya kita perlu berasa betapa besarnya nikmat Allah. Yang pertama tadi, niat salam itu juga buat malaikat. Yang kedua, merasa besarnya nikmat Allah. Yang kedua, bila kita bagi salam, kita kena merasa besarnya nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Maka kita kena bersyukur atas nikmat Allah yang Allah beri kepada kita, kerana kita diberi pertolongan untuk melakukan ketaatan. Lepas semayang, dapat semayang. Siapa yang bagi semayang ni? Allah. Zahir dan batinnya Allah bagi tu. Jadi syukur kepada Allah, dapat buat taat. Baik. Nombor 2 kan. Yang pertama, niat salam itu kepada malaikat. Yang kedua, rasa syukur sebab Allah bagi peluang buat taat. Dapat semayang tu Allah bagi tu. Badan kita Allah bagi, sihat kita Allah bagi, hidayah petunjuk Allah bagi. Semua tu berlaku dengan izin Allah juga. Baik. Yang ketiga, bila kita salam ni, kita kena ada apa lagi? Kena ada rasa malu. Kalau tadi syukur kan, yang ni malu. Kena ada rasa malu, kerana pastinya kita ni hamba yang biasa ni ada kelemahan kan, ada kelalaian, keghalitan, ada lemah kita, ada lalai kita, ada lupa-lupa kita. Sewaktu solat yang kita lakukan tadi, mana kena ada rasa malu, menghadap pada Allah dalam keadaan banyak lagi kekurangan kita. Sebab kekurangan tadi, baca saja tapi tak faham, kekurangan lah tu. Baca depan Allah tapi tak faham apa yang kita sebutkan, lalai, tak teringat rakaat ke berapa.
Kalau tidak kerana ada tok imam kat depan, bolehlah ikut lagi. Kalau seorang-seorang, lebau, hanyut macam tu saja. Jadi kena ada rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pastinya kita ada kekurangan. Ada kekurangan dalam solat kita. Yang keempat, merasa khawatir ataupun bimbang kalau solat tadi tidak diterima. Tadi malu kan. Yang keempat, merasa khawatir kalau solat itu Allah tak terima ataupun Allah murkai kerana dosa yang kita lakukan, sama ada tersembunyi ataupun terang-terangan, yang mana boleh mengakibatkan solat itu Allah baling semula, Allah lempar balik kepada kita dan tidak dikira, dihitung, bahkan jadi dosa pula. Jadi kita khawatir. Yang keempat, khawatir kita takut-takut Allah tak terima solat kita. Sebab apa tak terima? Sebab dosa yang kita dah buat lama ni. Kan pernah kita bagi kan, kita datang, kita bawa, kita solat ni ibarat kita bawa persembahan, bawa hadiah, bukan hadiah, persembahan lah nama bahasa Melayu dia. Kita bagi hadiah kepada siapa? Kepada raja. Bila nak bagi hadiah kepada raja, hadiah itu adalah hadiah yang terbaik. Ada satu kisah, ada orang ni, dia jaga ayah dia yang sudah tua. Adik-beradik dia yang dia ada 4 beradik. Ya. 2 adik-beradik ni jenis malas kerja pun, malas tak duduk rumah saja. Ya. Dia ada 3 lelaki, seorang perempuan. Baik, dua lelaki tu, nombor 2 dengan nombor 3 pemalas. Bila hak nombor 1 ni jaga ayah dia dan dia keluar bekerja, dia pesan kepada adik dia 2, tolong jaga ayah, tolong tengok ayah ni, abang nak pergi kerja ni. Dia pun kata, buat apa jaga ayah, tengok ayah, ayah nak mati pun, kalau dia mati pun lepas ni, mana ada harta nak bagi kat kita. Dia kata macam tu. Abang dia pun tak jenuh nak nasihat. Adik dia yang bongsu, adik perempuan pun sama juga. Dia kata, kenapa buat macam tu bang? Dah abang kita cari rezeki. Abang dia hak nombor 2, nombor 3 lah. Jagalah ayah, kita ambil giliran, kita sebagai anak. Tak mau. Dia tak mau. 2, 3 ni dia fikir kepada keuntungan. Kalau dia jaga ayah, apa dia dapat? Tak dapat apa bagi dia. Dia rasa tak ada apa. Baik, sampailah suatu masa yang ditetapkan oleh Allah. 2 beradik tadi tetap dengan sikap dia. Yang abang dan adik bongsu tadi tetap menjaga dan mencari rezeki, pelihara semuanya. Baik, sampailah satu masa, maka Allah pun jemputlah ayah dia tadi. Meninggallah ayah dia. Meninggallah ayah dia. Bila meninggal tadi, kalau yang abang sulung dengan adik bongsu sedih lah. Kalau nombor 2, nombor 3 tak rasa apa-apa. Dia tak rasa apa pun. Kemudian sambung cerita lagi. Abang sulung tu pada waktu malam dia ada bermimpi. Dia pesan, ada seorang lelaki tua pesan, kamu pergilah ke hujung kampung, cubalah kamu ambil sesuatu daripada bawah pokok ni. Di situ ada harta di situ. 2 kali, berapa kalilah mimpi tu. Dia ingat sangat mimpi tu. Ingat ke mainan tidur, tapi sebenarnya ada pesanan di situ. Dia pun pergi cari, rupanya ada betul. Ada betul-betul, memang ada sungguh lah. Maka dia pun gali-gali, tengok ada satu permata yang sangat besar. Bila ada permata yang sangat besar dan sangat cantik ini, dalam fikiran kita, apa kita akan buat? Kalau kamu dapat permata yang besar, kamu nak buat apa? Jual, betul? Kalau jual ni dapat duit ni. Tapi abang sulung tadi apa dia? Dia bawa balik dulu. Dia tunjuk kepada adik dia yang perempuan tadi. Tunjuk kepada adik dia yang perempuan.
Yang dua tadi tu kalau tahu, dia ambil ke dia lah, curi ke dia. Maka abang tadi sebelum kata, mungkin ini balasan Allah kepada kita sebab kita jaga ayah kita. Tapi sebab kita kan ikhlas, bukan nak mengharapkan balasan. Allah lah yang maha membalas. Abang rasa dah bila dapat permata yang sangat cantik yang sebegini ni, daripada kita jual, baik kita beri kepada orang yang selayaknya. Siapa? Raja. Jadi dia pun berilah permata tu kepada raja, sultan. Bagi bawa pergi menghadap istana, beri hadiah tu kepada raja. Dia beri persembahan, beri hadiah tu kepada raja. Raja pun tengok, cantiknya permata ni, belum pernah better tengok permata yang sebegini cantik. Dia kata, tak pernah tengok ni. Berapa kamu nak jual pada better? Dia kata, tidak, Patik tak nak jual tuanku. Yang ni Patik nak hadiahkan kepada tuanku saja. Rezeki Patik dapat jumpa permata yang sangat cantik, dan Patik rasa selayaknya yang cantik ni tuanku dapat. Jadi Patik datang ni hanya untuk memberi hadiah ini kepada tuan. Raja, agak-agak raja buat macam mana? Gembira lah raja kan. Tapi raja faham, raja ni cerdik, raja ni ada sifat simpati, ada sifat sayang. Dia kata, tak boleh lah macam tu. Nah, dia pun terus panggil dia punya menteri, tolong ambil sejumlah wang yang sangat banyak, bagi kepada dia. Nah, maknanya kalau jual, sebut harga 1 juta. Nah, 1 juta tu ada nilai. Tapi bila bagi hadiah ni, dia tak ternilai. Maka raja memahami, dia ni bukan benda boleh beli dengan harga biasa ni. Maka raja pun nak ambil satu jumlah wang yang sangat banyak, wang emas, ditukar dan diberi kepada orang tadi. Dia tak bawa balik sendiri dah. Orang bawa dengan kereta lah tu, bawa balik rumah dia tu. Kereta kuda ke, kereta apa dah nama kan. Banyaklah harta dia, kayalah dia. Ya. Dengan sebab pemberian tadi. Jadi boleh jadi kalau dia letak harga 1 juta, raja tu bagi 1 bilion. Nampak? Banyak lagi lah. Makna tak terhingga ataupun tak ternilai dengan nilai yang biasa hadiah tadi. Maknanya apa dia? Kalau nak beri sesuatu hadiah, berilah yang terbaik. Kelak kita akan dihargai dengan cara yang terbaik. Betul? Sama dengan solat kita. Berilah persembahan menghadap kita kepada Allah, khusyuk hati dan pergerakan kita, fa'il qauli lah, rukun qauli, rukun fi'li, rukun apa lagi? Qalbi. Tak, 3 rukun tu semua kita jaga sungguh tu. Maknanya inilah persembahan kita bawa hadiah, menghadap kepada Allah dengan cara yang solat terbaik. Cara solat yang terbaik. Maka Allah pasti tidak akan mensia-siakan kita. Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Kalau dia nak bagi, dia tak berkira. Lihat. Allah kalau dia nak balas pada kita, dia tak berkira. Memang banyak sungguh. Banyak bukti-bukti kan. Kita buat sikit tapi banyak pahala yang dapat. Baca 1 huruf 10 kali ganda, tu dah tunjuk Maha Kaya lah tu. Puasa sehari sama dengan setahun, tu dah tunjuk Maha Kaya Allah dah tu. Sedekah 1 dapat 9, dapat 10, itu dah tunjuk Maha Kaya Allah. Banyak lagi yang lain-lain. Semayang di tempat ni 1000 kali ganda, sini 10,000, sini 100,000. Allah menggandakan pahala tanpa ada kira-kira. Bagi. Nak tunjuk Maha Kaya Allah. Syaratnya apa dia? Kita ni. Kita inilah yang kena, bila nak menghadap, bila nak mempersembahkan sesuatu, maknanya buat taat lah. Kena buat taat dengan ketaatan yang terbaik. Bukan ala kadar, bukan nak pelepas saja. Tak buat dosa. Ramai macam tu. Contoh macam sembahyang Jumaat. Orang nak azan baru pergi. Ada orang lagi datang lewat, orang dah naik khatib, dah naik mimbar dah, dia baru masuk. Bila khatib dah naik mimbar, maknanya Assalamualaikum kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lepas tu apa dia? Tok Bilal pun azan. Bila azan, maknanya apa dia? Tutup dah buku. Buku apa dia? Buku kehadiran. Siapa catat kehadiran? Malaikat. Malaikat catat kehadiran orang datang Jumaat. Tapi bila khatib nak mimbar, malaikat tutup buku dah. Maknanya apa dia? Lepas pada tu tak dikira. Mari lewat, mari saja. Tapi tak ada nama. Ulama sebut apa dia? Maknanya orang ni tak ada pahala dah. Fadilat Jumaat dia tak dapat dah. Dia hanya mari untuk pelepas. Kalau tak mari dosa. Kalau tak mari dosa. Datang juga tapi tak ada pahala. Dia rugi lah. Nak mari dah mari awal. Nak sungguh. Jadi para ulama dahulu, para sahabat, dia datang awal untuk Jumaat. Sebab tu dalam Islam sebenarnya hari Jumaat ni orang tak kerja sangat dah. Memang orang nak niat nak pergi semaya Jumaat. Memang nak pergi semaya Jumaat. Sebab tu yang terbaik kalau kita tengok kerajaan Melayu Islam yang dahulu, hari Jumaat memang hari kerja. Hari cuti. Cuti sebab kita nak buat hari raya. Hari raya kerja apa? Askar je kerja hari raya ni. Polis je kerja hari raya ni. Doktor je. Kita orang biasa ni tak kerja hari raya. Betul? Jadi hari Jumaat, hari raya dalam seminggu. Sayyidul Ayyam. Hari yang kita istimewakan. Pakai baju istimewa. Hari raya kan macam tu. Bila makan istimewa kan, sunat hari raya kan macam tu kan. Hari Jumaat pun sunat kita makan makanan yang istimewa. Hari raya pun sunat kita takbir banyak-banyak. Sunat kita istighfar banyak-banyak. Sunat kita selawat banyak-banyak. Hari Jumaat pun macam tu. Sunat kita menggandakan amalan kita. Nak malam Jumaat kita baca Yasin. Ada orang panggil tahlil pun ada buat tahlil tambah lagi. Lepas tu kita apa lagi? Baca tahajud, kita sembahyang tahajud, sembahyang taubat hari Jumaat ni special sikit. Ada orang jadi rutin dia. Hari Jumaat dia taubat, dia sembahyang taubat. Hari Jumaat dia baca tasbih, dia buat sembahyang tasbih. Lepas tu baca Alif Lam Mim Sajadah, subuh, Al-Insan, subuh kan. Lepas tu apa lagi? Ada surah Kahfi lagi dia baca. Maknanya Quran pun istimewa pada hari tu. Betul tak? Start daripada malam Jumaat lagi. Istimewa. Sunat kita bersedekah. Jadi maknanya hari Jumaat ni hari raya sebenarnya. Tapi sebab suasana zaman kita rasa Jumaat tu masih kerja, ikut orang kafir. Orang kafir cuti hari Ahad. Sebab hari Ahad dia nak pergi gereja. Tapi kita pula pergi cuti hari Ahad. Hari Jumaat kita kerja pula. Payah nak lari. Sebab tu ni orang panggil fitnah. Fitnah Dajjal yang menyebar seluruh dunia. Yang tak boleh kita elak. Boleh nak elak kalau kita kerja sendiri. Kita kerja sendiri, kita tak terikat dengan pejabat. Ikut kita lah nak cuti waktu mana. Kita cuti hari Jumaat sudahlah. Ikut kita lah. Hari Ahad kita bekerja macam biasa. Meniaga macam biasa. Jadi kalau kerja sendiri tak ada masalah. Masalahnya kerja dengan pejabat. Pejabat pula ikut tu berlaku kan. Tu jadi fitnah yang berlaku tanpa kita sedari. Kalau orang mengaji dia sedar. Baik. Jadi adanya rasa apa lagi? Kebimbangan kalau ibadat kita tak diterima oleh Allah. Dan sebab apa tak diterima? Sebab dosa-dosa kita. Patutnya bila kita datang menghadap kepada Allah, kita datang dengan keadaan ready, bersih, suci luar dan dalam. Kalau yang luar pakaian, bersih daripada hadas kecil, hadas besar. Kalau dalam, bersih daripada syirik. Yang dalam ni bersih daripada sifat sombong, bersih daripada sifat-sifat mazmumah, penyakit hati. Bila datang nak menghadap Allah, biar bersih hati ni. Sebab Allah tengok kepada hati kita kan. Jadi persembahan kita, pembawaan kita nak menghadap kepada Allah, kena beri yang terbaik. Bila kita beri yang terbaik, Allah pun nilai. Betul lah, dia bagi sungguh-sungguh. Maka kita ikhlas pada Allah. Maka Allah akan bayar balik kepada kita dengan gandaan ataupun nilaian yang tak tersangka-sangka, yang tak disangka-sangka.
Kan? Jadi banyak amalan kalau kita buat persembahan, mana kita buat ketaatan dengan sungguh-sungguh, ikhlas kerana Allah, banyak kisah yang kita dapatkan, maka Allah akan balas dengan ganjaran yang tak disangka-sangka. Ingat tak kisah ada orang dekat nak mati tu kan? Dekat nak mati dia kata, kalaulah semua kan? Ingat kisah tu? Maknanya apa dia? Cerita dia, waktu dia hidup, dia pernah ada pengemis datang rumah dia, ketuk pintu. Dia ada sekeping je roti. Dia pun lapar juga. Dia pun bukannya orang kaya sangat, tapi pengemis tu datang rumah dia, ada sekeping roti. Dia pun kerak 2 roti tu, dia bagilah. Aku pun nak makan juga, tapi dia ni orang susah, aku pun kena bantu juga. Dia pun kerak 2 roti tu. Bila dekat dia nak mati, Allah tunjuk kepada dia gambaran pahala yang dia dapatkan. Dalam riwayat cerita, tak silap Ustaz, 7 gunung. Kau lebih lagi kan, satu negeri lah. Kata tak? Satu negeri pahala dia separuh roti. Tu pun tak puas tengok lah tu. Lepas tu dia nampak, kalaulah semua, kalau itu separuh roti macam tu sekali Allah bayar, Allah bagi. Kalau semua roti, kalaulah aku bagi semua, kalaulah semua, dia kata, pahala yang tu separuh. Baik, maknanya Allah sangat menilai, sangat menghargai hamba-Nya yang buat taat benar-benar ikhlas. Benar-benar ikhlas. Sebab tu dalam pengajian tasawuf, kita kena jaga sungguh. Kalau boleh, seboleh-bolehnya kita tak fikirlah tentang pahala ni. Fikirlah. Kalau fikir pun kita nampak ke pahala? Boleh tahu ke banyak mana? Kalau duit boleh nampak lah, semayang 27 kali ganda kalau jemaah dapat RM27 betul. Kalau duit macam tu boleh nampak, tapi pahala ni kiraan dia macam mana? Tak nampak. Bila tak nampak, tak perlu fikirlah benda tak tahu. Kita perlu yakini saja. 27 tu macam mana kiraan dia? Tak tahu 27 bukit ke, 27 negeri ke, 27 kereta ke, kita tak tahu. Kalau kita kiraan kita ni lah, kita tak tahu. Maka Allah Maha mengetahui, Dia nak bagi. Yang penting kita buat dengan ikhlas. Sebab tu ada kaitan tadi apa dia? Kita kena nombor 4 apa dia? Merasa khawatir, takut tak diterima. Kalau ikhlas Allah terima. Kalau tak diterima, pemberian yang macam mana yang tak diterima? Datang dengan dosa. Macam orang tadi, contoh tak? Dia bawa permata, tapi sekeliling permata tu apa dia? Kotor, ada najis. Permata tu berharga, letak dalam kotak, tapi dalam kotak tu letak penuh dengan sampah. Dia pun bagi kat sultan, bagi kat raja. Agak-agak raja anggap macam mana? Raja nak sebut yang cantik tu ke? Dia ni nak nganjing kat aku ni. Ni nak main-main kat aku, nak hina aku ni. Bawa benda baik tapi diseliputi oleh sampah-sampah, oleh najis. Dia ni nak apa sebenarnya? Nak main-main ke, nak hina aku ke apa ni? Samalah macam kita sembahyang. Kan? Patut kita sembahyang, kita bawa persembahan yang terbaik pada Allah. Tapi kita bawa sekali apa dia? Lalai. Kita bawa sekali hati yang kotor. Kita bawa sekali sifat sombong kita. Aku sembahyang. Kalau aku tak ada orang sembahyang, jemaah orang kampung ni, aku tak jadi tok imam, orang lain tak ada dah. Sombonglah tu orang itu. Aku kalau tak baca, aku ni tok imam baca sedap, orang lain mana ada baca-baca aku. Tu sombong semua tu. Jadi bawa benda-benda sombong, benda-benda kotor lah dia panggil ni, ngadak kepada Allah. Agak-agak Allah terima, baling semula lah. Macam nak main-main lah, macam nak nyanyi. Nyanyi ke nganjing istilah dia? Mengunjing. Bahasa Indonesia Baik. Maknanya kita nak menghina, beri tapi dalam keadaan nak menghina orang yang kita beri sesuatu. Ada kes banjir tak? Banjir, orang susah banjir, maka adalah orang buat kutipan derma ataupun sumbangan. Jadi dia kata siapa nak bagi baju bolehlah bagi baju. Sebab orang banjir ni habis dah baju dia, maka
maka bagilah baju. Maka pemberian baju dalam adab kita memberi hadiah, kita kena beri yang terbaik. Tapi realitinya bila bawa ke pusat-pusat banjir ni, pakaian yang sampai tu apa dia? Oh, baju yang kita tak nak kat rumah tu. Kalau ada buat serabut je, nak bagi orang tak tahu nak bagi kat siapa, nak bakar malas. Nah, bila ada orang banjir, dia pun letak dalam satu plastik, ambil semua. Dalam tu macam-macam ada. Seluar yang koyak kat tengah pun ada. Nah, yang ada bercorak-corak pun dah ada, tek lalat penuh pun ada. Bagi sependa koyak pun ada, sependa rimau lagi tu. Macam mana orang tu nak pakai? Kami ni ditimpa musibah bukan untuk dihina. Tak bagi pakaian macam tu, nak macam mana? Tak ada, pakailah pakaian tu. Tu macam menghina. Nah, musibah ni tak kira miskin kaya kan, bila kena. Tapi bila bagi pakaian pula, pakaian macam tu, nak clearkan stok rumah kita saja, pakaian yang tak guna ni kita bagi ke orang. Yang tu perbuatan ini menghina orang. Dapat pahala ke dapat dosa agak ke? Macam kita bagi sampah lah kan, betul tak? Baik. Demikianlah cara solat orang khusyuk. Secara terperinci Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang mana mereka itu dalam solat mereka khashi'un, khusyuk. Nah, ini Allah cerita tentang orang khusyuk. Tapi sebelum tu apa dia? Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang-orang yang beriman. Apa ciri-cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana orang itu bila dia semayang dia khusyuk. Orang khusyuk semayang, dia akan berjaya. Ada lagi Allah sebut, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dua lagi, sifat lagi yang kedua yang berkait dengan semayang orang berjaya ni apa dia? Iaitu orang yang tetap mereka memelihara solatnya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang yang tetap memelihara solatnya, maknanya apa dia? As-salatu ala waqtiha. Solat itu pada waktunya. Maknanya apa dia? Pada awal waktu. Beruntunglah, bertuahlah orang yang semayang 5 waktu dia dengan imam. Orang yang semayang 5 waktu dengan berjemaah, ada imam di awal waktu ni, orang macam ni pasti solat dia diterima. Pasti solat dia diterima, walaupun ada kekurangan. Tapi kalau semayang seorang-seorang, belum tentu. Sebab kelebihan solat berjemaah, pahalanya dikira pukul rata, semua Allah ambil terima. Tapi kalau semayang seorang-seorang, kalau ralik seorang-seorang, habislah, hanyut macam tu. Itu beza dia. Baik. Jadi orang yang tetap memelihara solatnya, apa maksud dia? Solat di awal waktu. Apa maksud dia? Solat berjemaah lah di awal waktu lah sekali. Okey. Yang ketiga, alladzina hum ala salatihim daimun. Iaitu mereka sentiasa mendirikan solatnya daim. Daim, apa daim? Selalu. Daim. Bukan ceklat daim tu. Salli wa Allah, apa tengok selawat daiman abadan abada, daiman ya, daiman abadan salli wa sallim. Tak ingat soal lagu nasyid tu macam mana? Maulaya salli wa sallim daiman abadan abada, Maulaya salli wa sallim daiman. Daim ni, daimun ni, daiman abadan abada. Baik, maknanya apa dia? Orang yang mana sentiasa dia mendirikan solatnya, tetap mendirikan solatnya. Maknanya apa dia? Banyak semayang lah.
Tiga keadaan. Yang pertama khusyuk dalam sembahyang. Yang kedua solat di awal waktu, jaga waktu dia. Yang ketiga tetap mendirikan solat, maknanya dia tak tinggal, bahkan dia tambah lagi sunat lah ni. Ini tiga ciri orang yang mana dia selalu bagi hadiah kepada Allah, dan hadiah itu hadiah yang terbaik. Pastinya Allah balas balik dengan balasan yang tak terbayangkan. Baik. Mana jam? Kau pada ni? Maksudnya, okey. Orang yang bermunajat kepada Allah menurut kadar kemampuannya dalam ibadah. Baik. Seterusnya, kita tengok. Orang yang bermunajat kepada Allah ini, dia menurut kadar kemampuannya dalam ibadat. Kerana kita buat sesuatu ni biasanya mengikut had, ataupun dengan bahasa mudahnya ikut tahap iman. Kerana kalau kita sekadar sembahyang nak cukup syarat, itulah tahap iman kita. Kalau lepas sembahyang kita ada wirid, itu tambah sikit iman kita. Lepas sembahyang kita ada doa berjemaah ramai-ramai, itu tahap iman lagi. Lepas tu apa lagi? Ada solat sunatnya, itu tahap iman yang seterusnya lagi. Ada solat sunat qabliyah ba'diyah, itu tahap iman lagi. Lepas tu ada sembahyang sunat-sunat yang lainnya yang mengikuti. Banyak lagi sunat-sunat ni. Sunat tahajud, sunat hajat, sunat duha, sunat apa lagi, sunat tasbih, sunat taubat. Segala sunat yang dia ada tu dia buat belaka. Itu melambangkan makin banyak solat, makin dekat kita dengan Tuhan. Baik. Jadi waktu orang-orang bermunajat itu kepada Allah menurut kadar kemampuannya dalam ibadat. Sebaik-baiknya menunjukkan rasa gembira di dalam dirinya dengan solat yang dilakukan. Imam Ghazali sebut pada kita, sebaik-baiknya bila kita semayang, kita tunjuk depan Allah rasa gembira dengan solat yang kita lakukan. Maknanya apa dia? Gembira ni rasa sukalah dengan semayang ni, bukan buat dengan rasa terpaksa. Kan? Kita buat benda yang kita suka, macam mana rasa? Puas hati tak? Betul tak? Apa contoh benda yang kita suka? Makan yang kamu ni. Tak, puas hatilah kita makan. Makan hak sedap lah. Tak. Teringat sungguh sedapnya makan. Ataupun ada orang dia suka apa dia? Dia suka berjalan. Tak, suka berjalan-jalan. Mana pergi tempat-tempat yang peranginan. Seronoknya pergi. Mana perbuatan itu menyebabkan dia rasa suka. Orang yang soleh tadi, ahli ibadat, dia menjadikan ibadat tu benda yang dia suka. Ada orang suka main bola, dia main bola betul-betul. Suka dia main bola walaupun letih. Betul? Ada orang main game sampai merah mata-mata, tapi dia suka buat. Sebab apa? Memang game tu dia minat. Tak ada apa walaupun letih, ngantuk apa, tak apa. Yang penting benda ni aku minat. Betul? Ada orang pergi panggung wayang, pukul 11 malam baru start cerita tu. Dia pun pergi. Balik pukul 2 pagi, orang tak ada habis kat jalan. Tapi dia sanggup bersengkam mata. Sebab apa? Buat benda yang dia suka. Cerita apa pukul 11 ke 12? Cerita apa seorang panggung wayang? Ada tahu tak? Cerita apa? Panggung wayang lah. Cerita apa seorang Transformers. Transformers ke apa lagi? The Flash, Spider-Man. Baru ni kan? Apa lagi yang baru? Guardian of Galaxy. Apa lagi? Ustaz tak ingat ni. Ustaz lalu kat Power Ground itu. Dekat Taipei Mall kan ada. Apa lagi? Spider-Man baru ke dia? Ustaz ingat. Thor ada Thor tak ada Thor. Galaxy Guardian lah saya ingat. Baru sekali kalau Marvel lah. Lepas tu cerita-cerita Hindustan tu biasalah. Dia kalau minat sangat jenis kaki panggung, kaki wayang ni, dia jadi ahli lah, ahli VIP. Mana dia langgan dia, setiap minggu dia pergi lah. Padahal benda tu boleh tengok kat TV, tapi lambat. Tak boleh, dia kena cepat. Aku orang pertama tengok. Benda dia minat, dia sanggup kan. Habis duit banyak. Dah. Padahal setiap kali tiket kan, contoh kalau seminggu
sebulan 4 kali dia pergi, seminggu sekali dia pergi kan. 4 cerita, satu cerita RM18. 18 kali 4, 8 kali 4 24. RM64 lebih kurang lah habis. Tak. Boleh langgan Astro lah tu. Nah. Contoh lah tu, contoh. Ataupun dia langgan internet. Langgan internet tengok. Tapi sebab dia minat. Sebab dia kata lain. Tengok dalam panggung lain, speaker dia lain, skrin dia lain. Tak sama dengan tengok dengan telefon. Memang betul lah lain belaka. Macam kamu makan ayam goreng lah. Nah, tak sama ayam goreng KFC kan ayam goreng hak kamu goreng sendiri. Walaupun kamu ikut resipi dia, celuk tepung, celuk telur balik kan, celuk semua. Nah, tapi tak sama. Pergi KFC juga sedap. KFC pula kalau jenis ni dia tengok, dia pandai sebab dia jenis jalan KFC Kuala, KFC Talang, KFC Teping, KFC Ipoh, dia tahu mana sedap. KFC Sungai Siput, KFC Sungai Siput sedap lagi. Orang lah dia perak masuk ke dalam. KFC Kuala dia malas-malas sikit. Tawar rasa tak? Dia tahu semua. Sebab apa? Minat. Walaupun berjalan jauh. Tak. Jadi benda berkait dengan minat ni susah nak cerita. Tetapi Allah soleh tadi, dia menjadikan solat itu suatu kegembiraan. Sebab apa? Dia minat. Sebab apa minat? Hubungan dengan Tuhan lah tu. Dia merasa manisnya buat ibadat. Jadi benda dia gembira. Lepas tu Imam Ghazali kata, usahakan, jadikan solat itu suatu yang gembira. Kegembiraan kita, bukan keterpaksaan. Jadi mana-mana yang terluput dan kurang daripadanya hendaklah disesalinya dan diduka citakan. Jadi kalau ada apa-apa kekurangan yang terluput daripada solat kita, maka kita kena rasa menyesal. Aduh rugilah. Kita nak beli ayam dah tadi tapi dapat yang isi je. Kita nak yang pohon. Dapat ada kurang lah tu. Contohlah kekurangan daripada sudut yang kita dapat. Sebab apa? Lambat sikit je. Dah, orang lain dapat dulu. Kita akhirnya dapat yang ni lah. Itu contoh mudah tak? Jadi ada yang terluput sebab kekurangan kita sendiri, maka kita menyesali. Baik, untuk mengubati yang demikian, maka hendaklah solat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dah. Macam orang nak beli iPhone baru, sungguh-sungguh dia beli. Beratur siap. Launching dah. Launching pukul 9 pagi. Dia dah pasang kemoh lah kedai. Banyak kita tak? Banyak itu kan. Nak launching satu barang tu, dia ada iklan ria-ria. Dia jenis gila punya. Ada yang ustaz dengar itu tudung. Gila tudung lah. Gila iPhone ni biasa dah. Orang beratur bila nak keluar je iPhone 14 hari tu, memang dah tunggu tempat nak keluar. Dia nak jadi orang pertama pegang, beli. Sama dengan tudung ni. Pasang kemoh kamu tahu. Malam tu dah tidur di situ. Nak beratur, nak tunggu buka kedai tu. Sungguh. Sama dengan sembahyang. Tunjuk depan kesungguhan kita depan Tuhan. Maknanya apa dia? Mari kita sungguh-sungguh. Datang awal sembahyang. Baju kita ready betul, wangi kita semua kita siapkan. Itu kesungguhan kita yang kita nak cuba tunjuk depan Allah. Kesungguhan itu yang Allah nilai. Sungguh-sungguh tu. Sungguh-sungguh dengan apa? Dengan yang benda yang kita minat. Itu biasa lah. Tapi bila sembahyang ni tak ramai orang dapat. Siapa yang dapat, macam ada ulama tu kan, 40 tahun hidup dia tak pernah dengar azan di luar masjid. Maknanya apa dia? Dia mari awal sebelum orang azan dia dah sampai dah. Tak pernah dengar azan di luar masjid. Maknanya apa dia? Dia tak tahu macam mana azan di luar masjid. Dia tahu dah dalam masjid je. Gemur dalam masjid saja. Maknanya dia berada di dalam masjid ketika azan. Maknanya apa dia? Dia datang awal. Baik. Walau bagaimanapun solatnya orang-orang yang lalai adalah sangat membahayakan kecuali Allah hendak menutupnya. Bahaya solat orang lalai.
kecuali kalau Allah tutup dengan rahmatnya. Kalau Allah kesian pada kita, tak cerita lain lah. Nah, sebaik-baiknya kita memohon kepada Allah agar kita diliputi dengan rahmatnya dan pengampunannya. Sebab tu lepas sembahyang kita ucap apa dia? Astaghfirullah. Nah, kita mohon Allah, terimalah kami sedar kami banyak kekurangan ya Allah. Hal ini kerana tidak ada jalan lain untuk kita selain kita mesti mengakui kelemahan untuk benar-benar melaksanakan dan menjalankan kebaikan dan ketaatan kepadanya. Baik, sampai sini saja dulu. Bismillah dah. Kita sembahyang insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita pergi depan.